Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam siri seterusnya ABB Anda Bisa Berbicara yang ke-20. Yang ke-20. Tuan-tuan, puan-puan, saya sambung lagi. Nak habiskan buku ini. Ada 24 dan ini adalah yang ke-20. 20. Tuan-puan, apakah yang ada dalam buku ini? Kita kupas sikit untuk kita berikan gambaran apa yang anda dapat melalui menyertai kelab pidato perdana antarabangsa. Dengan buku ini, kita belajar yang asas, 8 yang asas yang awal. Lepas tu ada tahap 2, 8 lagi dan ini tahap 3. Ini tahap yang ketiga, tuan-puan. Sangat powerful. Dan yang ke-20 ini, kemahiran yang ke-20 ini, rakan-rakan di Kepentas juga tahu. Begitu juga dengan rakan-rakan di Ilmu Bercakap, di Facebook Ilmu Bercakap. Boleh komen, boleh share video live ini untuk sama-sama dapat manfaat kepada rakan-rakan yang lain. Rakan-rakan Kepentas, saya Muhammad Syahid Rahman daripada Kepentas Kuala Terengganu. InsyaAllah boleh share. Kita nak bincangkan apa yang dalam buku ini, dalam topik yang ke-20. Ke-20, tuan-puan, suara yang mendalam. Wow. Apa yang ditulis daripada buku ini? Kan, saya tak nampak komen ni sebab daripada studio live Facebook secara direct. Alhamdulillah, yang dapat komen saya perlu tengok balik dalam Facebook. BB ke-20 ini kita nak cerita tentang suara mendalam. Okey, kita lihat. Kita mulakan. Kita tak nak berlama-lama. Alhamdulillah. Okey, yang pertamanya adalah ada pernah kita dengar orang menyebut tentang suara emas. Suara emas, suara jutaan dolar, million dollar punya suara yang power kan, power. Dan terkadang orang mengatakan bahawa ini adalah anugerah dan sebagainya. Itu benar, betul, ada orang yang mempunyai suara ataupun yang disebut sebagai secara teknikalnya adalah pita suara. Ada seseorang ataupun yang kita kenal memang mempunyai pita suara yang begitu tebal dan garau, sonok, macam penyanyi kan, penyanyi, penyampai, pengacara biasanya mempunyai suara-suara yang suara jantan, suara emas, suara yang cukup menarik untuk didengar dan sesuai sangat untuk berada dalam majlis-majlis yang sebegitu. Apapun itunya ada benar dan ada tidak dan kita sebenarnya boleh melatih. Saya suka dengan Coach Borhan selalu mengatakan bahawa kita mempunyai suatu anugerah yang belum terpakai dengan elok. Itu kita ada satu khazanah, iaitu khazanah suara kita ni. Suara kita ni merupakan suatu anugerah yang cukup besar. Bagaimana kita boleh menggunakan suara kita ni untuk kita teruskan dakwah, teruskan menyampaikan sesuatu yang baik. Apa juga bentuk suara kita, itu keunikan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan dan ada telinga yang suka mendengar suara kita, suara siapa juga yang ada setengah orang suka, ada setengah orang mungkin tak berapa nak suka tetapi sampai apa mesejnya kan. Dan apa juga yang kita dapat, pertamanya syukur ini suara yang milik kita, yang Tuhan berikan, anugerahkan. Sedap tak sedap itu sangat subjektif kan. Dan ketinggian ataupun kedalaman suara ini perlu dilatih. Dan ringkasnya daripada buku ini, kita boleh latih kan, bagaimana kita nak turunkan suara, kita nak dalamkan suara kita ni. Ada latihan, beberapa latihan yang kita boleh buat. Satunya adalah, okey, yang pertama, latihan yang pertama adalah
bercakap beberapa perkataan sambil membayangkan. Okey. Suatu membayangkan suara kita keluar dari paras kepala, paras dada dan juga paras perut. Wow. Cuba tengok ada perbezaan tidak apabila kita buat bayangan begitu. Hanya dengan membayangkan suara anda keluar dari perut, suara anda serta-merta menjadi lebih mendalam. Oh, kena cuba ni, kena cuba. Kita bayangkan suara kita keluar daripada perut. Suara pasti akan lebih mendalam. Saya sedang mencubanya bagaimana mengeluarkan suara dari perut. Walau bagaimanapun ini menimbulkan beberapa ketegangan pada pita suara anda yang kemungkinan tidak dapat dikekalkan. Apapun ini latihan yang kita boleh buat. Satu lagi penyelesaian yang dia kata adalah untuk minum air lebih banyak. Minum air banyak. Kehilangan air daripada tubuh menyebabkan kehilangan jisim. Ia meninggalkan anda dengan pita suara yang lebih nipis dan berkeriut. Oh, ditulis macam itu. Kebanyakan orang tidak minum air yang mencukupi. Pastikan anda minum terutama sebelum ucapan anda. Okey, ini tips yang bagus juga. Minum dan juga tadi tu latihan buat bayangan keluar daripada aras kepala, aras dada dan juga aras perut. Itu dua latihan yang kita boleh lakukan. Okey. Dan ada 3 lagi yang saya boleh cedok sedikit daripada buku ini adalah kita kuatkan otot leher. Jika anda menguatkan, meletakkan tangan di kerongkong, anda akan merasakan 2 otot panjang yang kat mana ya? Turun dari belakang telinga anda hingga ke tulang selangka. Oh, ni ada otot leher sini. Kat sini kan? Otot leher. Kita boleh kuatkan dia. Lakukan 3 kali senaman semacam baring di atas lantai dan perlahan-lahan mengangguk kepala dari mendatar ke menegak. Oh, kita baring lepas tu kita buat tegak. Kita kuatkan otot di belakang. Otot apa ni panggil? Otot leher. Otot leher. Itu yang pertama, buat latihan itu. Dan yang kedua adalah lakukan pernafasan mendalam atau pernafasan dari perut. Yang kita pernah belajar pernafasan, pernafasan itu satu otot leher ni dan menguap dengan banyak. Oh, ni 3. Yang ketiga adalah menguap. Kita nak legakan otot-otot tekak dan juga pita suara. Pelakon terkenal Morgan Freeman menggunakan kaedah ini untuk menurunkan suaranya dan beliau sangat mengesyorkan. Ini daripada buku ni. Alright. Alhamdulillah. Moga-moga 2 latihan tadi, 2 latihan dan juga 3 latihan. Jadi 5 5 latihan ini mampu untuk kita gunakan sebagai untuk membuatkan latihan suara mendalam dan dengan itu kita boleh menggunakan intonasi yang betul tepat kepada perkataan-perkataan yang kita ingin gunakan. Ingat, saya ringkaskan. Yang pertama adalah kita buat satu bayangan bagaimana kita keluarkan lontarkan suara itu daripada paras kepala, paras dada dan juga paras perut. Yang kedua adalah kita minum air yang banyak. Bukan banyak sangat maksudnya. Kekal minum air supaya cukup badan hydrate dengan air. Yang ketiga adalah untuk kita kuatkan otot leher kita. Yang keempat, kita lakukan pernafasan, latihan pernafasan. Dan yang kelima adalah menguap ataupun kita buka rongga mulut itu dengan seluas-luasnya, memberikan otot-otot language device ini bersedia untuk lakukan lontaran suara yang mendalam. Alhamdulillah. Moga-moga 5 latihan ini mudah untuk kita dapatkan mutu suara mendalam dan juga menggunakannya dalam intonasi
pengucapan kita. Insya Allah, teruskan baiki dan teruskan pertingkatkan kemahiran berucap kita dengan ilmu bercakap dan juga melalui kelas-kelas yang dianjurkan oleh Klub Pidato Perdana Antarabangsa Kepentas. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.